Buletin Didik 18 Mei bersama saya Zaiti Zubir. Salam hormat dan salam sejahtera. Sentiasa komited tidak berkompromi dengan integriti dan menepati masa. Itu prinsip mantan Ketua Pengarah Pelajaran juga tokoh kepimpinan pendidikan 2021, Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim. Beliau memulakan kerjaya dalam dunia pendidikan pada tahun 1986 di Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa, Sungai Petani, Kedah sebelum menjawat jawatan terakhir sebagai Ketua Pengarah Pelajaran pada tahun 2020. Mengakui ketika memegang jawatan sebagai Ketua Pengarah Pelajaran, cabaran terbesar adalah pandemik COVID-19 yang melanda negara. Bagaimanapun beliau menyifatkan cabaran itu dapat dihadapi dengan kerjasama semua pihak termasuk pegawai kementerian, guru dan tidak dilupakan ibu bapa. Sebagai penjawat awam, Datuk Dr. Habibah sangat komited dengan tugasannya. Beliau menjadi yang terawal berada di pejabat untuk memastikan semua tugasan dapat diselesaikan dengan pantas. Saya sebenarnya mula bekerja awal pagi. Saya bertolak dari rumah lepas sembahyang subuh. Jadi boleh tak payah jam lah. Jadi boleh berada awal. Jadi kalau macam 7 suku, 7.30 tu saya dah memang ada di pejabat. Jadi mereka yang nak curi-curi masa ataupun jadi sebelum meeting biasanya pukul 8 atau 8.30 mereka akan cuba dapatkan saya lah. Menurut Datuk Dr. Habibah, dia sangat serius dan objektif ketika melakukan tugas. Namun beliau juga mudah didekati. Tapi kalau ramai yang mendekati saya, walaupun mungkin ada yang beranggapan saya ni serius, sangat objektif mungkin, tetapi saya bukanlah segarang itu. Cuma kalau misalnya perkara yang perlu ditegur ataupun diberi kritikan, maka perlulah. Itu yang bagi saya tanggungjawab saya. Kejujuran yang ada di sana. Ya. Tapi kalau ada yang baik itu memang saya terima. Selain itu, Datuk Dr. Habibah sentiasa memastikan pejabatnya mengamalkan integriti yang tinggi, terutama berkaitan polisi atau pengumuman dari pihak Kementerian Pendidikan. Datuk Dr. Habibah bersara dalam dunia pendidikan pada 5 April lalu. Beliau pernah dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran, Sektor Dasar dan Kurikulum, Pengarah Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan BPPDP, Pengarah Eksekutif Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan Padu dan Pensyarah Kanan di Institut Aminuddin Baki IAB. Mendepani dunia hari ini, sektor pendidikan semakin mencabar dalam memastikan kualiti dan daya saing pelajar berada pada tahap terbaik. Secara tidak langsung, pendidik pada masa kini perlu lebih kreatif dan inovatif untuk menarik minat pelajar. Ketika pandemik COVID-19 melanda negara, kreativiti perlu dipertingkatkan untuk memastikan setiap pelajar tidak ketinggalan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran, Datin Sri Nur Zamani Abdul Hamid, guru generasi baru menampakkan usaha mencari kaedah berkesan untuk mendidik anak bangsa. Kita lihat dalam media sosial, kita lihat di mana guru-guru ini secara kreatif dan usaha gigihnya menyediakan bahan-bahan, alat bantu ataupun modul dan mereka menghantar sendiri ke rumah anak-anak murid di kampung ataupun kawasan pedalaman. Jadi kegigihan ini kita lihat bahawa perkataan hybrid ini dia tidak semestinya dalam tempoh pandemik ini mesti adalah online saja. Tidak ya. Dia boleh disesuaikan dalam konteks dan keadaan yang lebih bermakna. Tambah Datin Sri Nur Zamani lagi, situasi COVID-19 juga memberi ruang kepada guru lebih senior untuk belajar dan menerokai kaedah baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, ia juga membuktikan pendidikan itu tidak mustahil untuk disampaikan walau dalam apa situasi sekalipun. Kegigihan guru juga menjadikan Kementerian Pendidikan tidak pernah ketinggalan untuk mengiktiraf mereka yang melangkah dan melakukan inovasi baru dalam pendidikan. Hospital Universiti Teknologi MARA UiTM Puncak Alam bersedia menampung keperluan peningkatan pesakit positif COVID-19 di Selangor. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, kapasiti wad serta katil unit rawatan rapi ICU turut ditambah menerusi langkah repurpose atau menggunakan semula fasiliti Kementerian Kesihatan KKM. Datuk Seri Dr. Adham siang tadi meluangkan masa hampir 2 jam meninjau penyediaan wad ICU dan keperluan logistik di hospital berkenaan bagi membantu kerajaan menangani COVID-19 secara bersepadu.
Hadir sama Ketua Setiausaha KKM Datuk Muhammad Syafiq Abdullah dan Pengarah Kesihatan Negeri Selangor Datuk Dr. Syahari Ngadiman turut dibincangkan kerjasama strategik bersama UiTM bagi meningkatkan keupayaan negara menangani COVID-19. Kes positif COVID-19 harian yang tinggi di Selangor sejak kebelakangan ini menjadikan rakyat di negeri itu gusar serta bimbang apabila ia tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Namun di sebalik penularan isu itu, majoriti rakyat Malaysia masih kekal mematuhi SOP yang ditetapkan kerajaan. Apatah lagi ia sudah menjadi sebahagian norma baharu kehidupan. Hasil tinjauan di sekitar kawasan yang menjadi tumpuan di Shah Alam menunjukkan keadaan tidak sesak sebagaimana ditularkan sebelum ini. Namun salah seorang penduduk berpendapat pelanggaran SOP oleh segelintir rakyat kemungkinan berlaku kerana mereka telah melalui perintah kawalan pergerakan dalam tempoh yang panjang hingga berasa terkongkong. Laporan kes COVID harian di Malaysia setakat hari ini sangatlah membimbangkan, terutamanya di negeri Selangor Darul Ehsan ini. Kalau di Shah Alam kita lihat beberapa hari sebelum ini, satu rekod yang sangat membimbangkan kita sebagai penghuni di Shah Alam ini. Mereka juga berharap tindakan lebih tegas dikenakan atau penyelarasan yang lebih berkesan terhadap penduduk Selangor, terutamanya di Shah Alam yang mengakibatkan peningkatan kes positif COVID-19. Sementara itu, ada yang bersetuju dengan cadangan supaya Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan seperti mana ia dilakukan pertama kali sejak penularan COVID-19 di dalam negara. Dengan keadaan penularan wabak yang begitu serius di Selangor, saya kira ada keperluan untuk PKP seperti 1.0 dikuatkuasakan kembali di Selangor, tapi dengan syarat pertama, kerajaan perlu bersedia untuk bantuan kepada rakyat yang terkesan, yang terjejas. Yang kedua, insentif kepada syarikat-syarikat ataupun penjajah kecil terutamanya perlu diberi perhatian. Dan yang ketiga, penguatkuasaan itu perlu adil. Setakat jam 3 petang tadi, Selangor mencatatkan 1,743 kes positif harian COVID-19 dengan jumlah kumulatif 157,056 kes. Ketika musim hujan lebat ini, pastikan adik-adik kekal di kawasan yang selamat. Elakkan bermain di luar rumah yang boleh mengundang perkara tidak diingini. Kita ke laporan banjir di Melaka. Mangsa banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS hingga pagi tadi meningkat kepada 554 orang daripada 128 keluarga berbanding 321 orang semalam. 7 PPS dibuka di 3 daerah berbanding hanya 4 semalam, dengan 2 lagi PPS dibuka di Melaka Tengah bagi menempatkan mangsa terjejas akibat banjir kilat. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri, Lieutenant Colonel Cuthbert John Martin Quadrat dalam kenyataan berkata, PPS di Sekolah Kebangsaan Air Molek dibuka tengah malam semalam selepas berlaku kenaikan air di Rumah Awam Air Molek yang menyebabkan 139 mangsa daripada 37 keluarga dipindahkan. Satu lagi PPS iaitu di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Malim masih dalam proses pendaftaran mangsa banjir. Seramai 185 mangsa daripada 36 keluarga ditempatkan di PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir. 64 mangsa daripada 17 keluarga pula di PPS Sekolah Rendah Agama Jabatan Agama Islam Tanjung Minyak. Selebihnya di PPS SMK Bukit Rambai, SJKC Syuhian dan Dewan Jawatankuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri Durian Tunggal. Di Sabah, jumlah mangsa banjir di Beaufort dan Tenom yang dipindahkan ke PPS juga bertambah kepada 72 orang pagi tadi berbanding 59 mangsa petang semalam. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah dalam kenyataan memaklumkan mangsa ditempatkan di PPS Dewan DP Muhammad Dun Banir di Beaufort ialah 46 mangsa daripada 12 keluarga. Mangsa banjir di Tenom pula kekal 26 orang daripada 5 keluarga dan ditempatkan di PPS Rumah Kebudayaan Kalang Kanar. 45 kampung di Beaufort dan 11 kampung di Tenom juga masih berlaku banjir.
Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan banjir berlaku akibat keadaan cuaca yang tidak menentu yang menyebabkan paras air di beberapa sungai melimpah dan menenggelamkan beberapa jalan serta kampung. Penulis dari Malaysia Dr. Ravi Pakirisamy mengharumkan nama negara apabila mendapat pengiktirafan National Academy, sebuah persatuan yang berpengkalan di Amerika Syarikat. Ia selepas bukunya yang bertajuk Success disenaraikan sebagai best-selling authors dan mencapai status bestseller Amazon pada 4 Mac lalu. Buku yang ditulis bersama oleh Dr. Ravi dan 22 profesional lain seperti penulis Amerika Jack Canfield diterbitkan pada November 2020 oleh penerbit buku terkemuka Celebrity Press. Penerbitnya dalam satu kenyataan menggambarkan Sukses sebagai buku yang memperkasakan pemilik perniagaan kecil seluruh dunia, selain turut menawarkan ilmu pengetahuan, motivasi dan bimbingan. National Academy ditubuhkan pada Mei 2010 bagi tujuan mengiktiraf dan mempromosi pencapaian penulis di seluruh dunia. Kami, pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Intan Perdana Port Dickson ingin mengucapkan Selamat Hari Guru khasnya buat guru sekolah kami dan juga guru-guru di seluruh Malaysia. Selamat Hari Guru! Assalamualaikum, saya Nur Hayati mewakili semua pelajar SMK Sultanah Asma. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di seluruh Malaysia dan saya berharap agar segala pengorbanan dan usaha-usaha yang telah cikgu lakukan dihargai dan akan diingati oleh semua pelajar. Bersua kembali, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI memperkenal teknologi bagi menangani masalah padi angin, iaitu ancaman utama untuk pengeluaran padi dunia yang dialami para petani. Pegawai Penyelidik Kanan MARDI M. Dilip Kumar berkata, antara teknologi dihasilkan institut itu adalah sistem pengeluaran Clearfield yang menghasilkan varieti padi kebal terhadap racun rumpai serta Clear WR, iaitu prosedur operasi standard pengurusan padi angin bagi amalan sistem tabur terus basah. Menurut Dilip Kumar, semburan racun rumpai imidazolanon ke dalam sawah yang ditanam dengan varieti padi Clearfield mampu mengawal pertumbuhan keseluruhan spesies rumpai, terutamanya padi angin. Tetapi membenarkan varieti padi Clearfield hidup membesar dengan sihat. Bagi teknologi Clear WR pula, teknik penggunaan racun rumpai pracambah diubah suai agar populasi biji benih padi angin dalam tanah dapat dikurangkan. Fenomena padi angin berlaku apabila terdapat persaingan dengan padi yang ditanam di semua peringkat pertumbuhan dan menyebabkan kehilangan hasil serta kualiti padi. Kawalan padi angin harus dilakukan sepanjang proses penanaman padi, bermula dari penyediaan tanah sehingga penuaian padi. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK akan mengadakan sambutan Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2021 secara dalam talian pada Julai ini. Anda boleh menyertai pelbagai aktiviti menarik yang diatur, antaranya pameran maya, e-quiz, pertandingan e-sukan dan mereka bentuk muzium masa depan. Sambutan itu dijadual bermula pada 12 hingga 16 Julai menerusi laman Facebook Jabatan Muzium Malaysia JMM. Bertemakan masa hadapan muzium, pemulihan dan pencitraan. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata Hari Muzium Antarabangsa diraikan bagi membangkitkan kesedaran orang ramai terhadap kepentingan fungsi dan peranan muzium sebagai institusi signifikan dalam pembangunan masyarakat. Secara dasarnya menyeru golongan profesional dan komuniti muzium untuk bersama-sama berganding bahu bangkit dengan amalan baharu. Ia berdasarkan penciptaan nilai dan model perniagaan baharu bagi institusi budaya serta penyelesaian inovatif untuk cabaran sosial, ekonomi dan persekitaran masa kini. Sambutan Hari Muzium Antarabangsa ini juga disambut serentak semua muzium di seluruh dunia. Krisis kesihatan global yang berlaku pada tahun 2020 menuntut institusi muzium untuk bangkit mendepani cabaran sekaligus mempersiap diri ke arah masa depan yang lestari.
UNESCO melaporkan 90% muzium di seluruh dunia terpaksa ditutup pada 2020. Ekoran penularan COVID-19 dengan 10% daripada muzium terbabit mungkin tidak dapat kembali beroperasi. Untuk maklumat lanjut mengenai sambutan Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan, orang ramai boleh melayari laman sesawang www.jmm.gov.my. Berburu kepada datar dapat rusa belang kaki. Berguru ke balang ajar ibarat bunga kembang tak jadi. Dialah pemberi paling setia, tiap akar ilmu miliknya, pelita dan lampu segala untuk manusia sebelum menjadi dewasa. Dialah ibu, dialah bapa, juga sahabat. Alur kesetiaan mengalirkan nasihat. Pemimpin yang ditauliahkan segala umat. 1000 tahun katanya menjadi hikmat. Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki takhta, jika hari ini seorang presiden sebuah negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM akhirnya menghantar surat rayuan rasmi kepada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Ia susulan penarikan diri DPR Korea yang membawa kesan ke atas kutipan mata pasukan bertanding pada saingan pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023. Dalam surat rayuan rasmi yang dimaklumkan oleh Setiausaha Agung FAM Stuart Ramalingam, FAM berharap FIFA membuat ketetapan yang adil kepada semua pasukan dalam saingan pusingan 2 kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023. Penarikan diri pasukan DPR Korea menyaksikan pengutan mata ke atas pasukan tempat terakhir setiap kumpulan tidak akan dikira. Sedangkan pusingan 2 sudah memasuki penghujung saingan dengan berbaki 3 atau 4 perlawanan. Sekaligus menyukarkan peluang kebanyakan pasukan tidak terkecuali Malaysia yang bakal kehilangan 6 mata. Tegas FAM, FIFA perlu tampil dengan satu penyelesaian atau ketetapan yang saksama kepada semua pasukan dengan menitik beratkan semangat fair play dan mengambil kira faktor integriti dalam sukan. Bola sepak Serie A bukan sahaja gagal memanfaatkan kelebihan gelanggang, Verona turut mempersiakan peluang keemasan meraih 3 mata apabila lawan menyamakan kedudukan pada lewat permainan. Beraksi di Stadium Marcantonio Bentigodi, seawal minit kedua Verona mengejutkan pelawat Bologna menerusi jaringan David Farione susulan sepakan sudut. Bagaimanapun minit ke-32 kedudukan kembali seimbang apabila Lorenzo Di Silvestri menolak masuk pada jarak dekat untuk gol penyamaan Bologna. Masuk babak kedua, Verona tidak menunggu lama apabila kembali di depan, hanya 8 minit permainan bersambung hasil jaringan Nikola Kalinic. Dan ketika Verona berkira-kira meraihkan kemenangan, Bologna mengecewakan tuan rumah apabila Rodrigo Palacio menyamakan kedudukan 8 minit sebelum whistle penaman. Keputusan 2-2 menyaksikan Verona di tangga ke-10 dengan 44 mata, 3 mata mengatasi Bologna di kedudukan ke-11. Sementara itu, spekulasi Harry Kane akan meninggalkan Tottenham Hotspur kian hangat diperkatakan. Selepas 12 tahun bersama kelab London itu, Kane dilaporkan mendesak proses perpindahannya diselesaikan sebelum kejohanan Euro bermula 11 Jun depan. Kane kini dikaitkan dengan Manchester United, juara Liga Perdana musim ini Manchester City, selain Chelsea dan Real Madrid.
Dengan catatan 32 gol musim ini, Kapten England berusia 27 tahun itu bagaimanapun masih mempunyai kontrak 3 tahun bersama Spurs. Keperlumbaan basikal Giro d'Italia. Pelumba Slovakia Peter Sagan menjuarai peringkat ke-10 dari L'Aquila ke Poligno yang merangkumi jarak 139 km. Saingan kali ini nyata lebih sengit ketika memasuki kilometer ke-40 dengan kelompok pelumba mula membuat breakaway diketuai pendahulu keseluruhan Egan Bernal dari Colombia. Berbaki 50 km terakhir, kelompok besar pelumba kembali terbentuk dan persaingan makin rancak menuju penamat. Sagan nyata berada di kelas tersendiri untuk muncul terpantas melepasi garisan penamat dengan catatan masa 3 jam 10 minit 56 saat. Fernando Gaviria menduduki tempat kedua, manakala pelumba tuan rumah Davide Cimolai ketiga. Gaya bebas aksi MTB di kawasan hutan mengakhiri buletin didik malam ini. Dengan itu, saya Zaiti Zubir, salam hormat dan Assalamualaikum.